Walau bagaimanapun, suami Datuk Permaisuri hanya mempunyai satu pilihan untuk menyelamatkan orang yang tersayang. Access granted. Siapakah sebenarnya Datuk Permaisuri, nama legenda yang sinonim dengan Bandaraya Miri? Penduduk Miri di Sarawak tentunya sinonim dengan nama Datuk Permaisuri. Mana tidaknya, kebanyakan tempat pasti dinamakan dengan nama Datuk Permaisuri. Contohnya seperti SMK Datuk Permaisuri dan nama jalan iaitu Jalan Datuk Permaisuri. Tapi, pernahkah anda terfikir siapakah sebenarnya gerangan Datuk Permaisuri ini? Mengapa beliau begitu diingati sehingga menjadi nama jalan dan sekolah di Miri? Pasti anda menyangka Datuk Permaisuri adalah gelaran untuk seorang lelaki. Hakikatnya, Datuk Permaisuri merupakan seorang wanita yang mempunyai darah kerabat diraja Kerajaan Melayu. Keturunan Kerajaan Melayu Datuk Permaisuri dikatakan menjadi penyumbang besar dalam perkembangan Islam di Miri ketika pembukaan kawasan itu. Terdapat bermacam teori tentang hikayat Datuk Permaisuri ini. Dalam artikel kali ini, kami bawakan kepada anda kisah Datuk Permaisuri sebagai isteri kerabat diraja Kesultanan Brunei dahulu kala. Datuk Permaisuri merupakan seorang puteri cantik jelita Raja Jarom dari Empayar Riau Johor. Sudah menjadi kebiasaan kerajaan Melayu terdahulu untuk mengadakan perkahwinan diraja bagi mengukuhkan kerajaan mereka. Maka, beliau dikahwinkan dengan putera Kesultanan Brunei dalam majlis perkahwinan diraja yang penuh adat istiadat dan gilang gemilang. Hubungan di antara kerajaan Johor Riau dan Brunei agak baik, maka rutin kunjung mengunjung antara kedua-dua sudah menjadi suatu kebiasaan. Setelah tinggal di Johor buat seketika, suami Datuk Permaisuri memohon restu daripada mertuanya untuk kembali ke negara asalnya iaitu Brunei. Walau bagaimanapun, pelayaran mereka kembali ke Brunei tidak selancar yang disangka. Setibanya mereka di sebuah tanjung yang luas, cuaca yang asalnya cerah berubah menjadi ribut taufan. Laut yang tenang bertukar gelora ganas sehingga menyebabkan kapal layar mereka karam. Walau bagaimanapun, suami Datuk Permaisuri hanya mempunyai satu pilihan untuk menyelamatkan orang yang tersayang. Suaminya berada dalam dilema apabila terpaksa memilih sama ada untuk menyelamatkan ibu kandungnya yang turut berada dalam kapal itu ataupun isterinya, Datuk Permaisuri. Akhirnya, suaminya memilih untuk menyelamatkan ibu kandungnya. Keputusan itu merupakan keputusan yang sukar buat suaminya, namun apakan daya, di luah mati emak, ditelan mati bapa. Jelas suaminya, ahli keluarga sukar diganti berbanding kehilangan isteri yang boleh diganti dengan isteri yang baru. Datuk Permaisuri akur dengan keputusan suaminya dan bertawakal kepada Allah akan nasibnya di laut bergelora itu. Umur panjang, Datuk Permaisuri terdampar di Miri. Dipendekkan cerita, Datuk Permaisuri diselamatkan oleh orang di pesisir pantai Miri apabila melihat beliau terdampar di sana dan dijaga sehinggalah beliau sihat seperti sedia kala. Pada waktu itu, penduduk di Miri baru sahaja menerima kedatangan Islam sebagai agama di Miri. Kehadiran Datuk Permaisuri kemala serta merta disanjung oleh rakyat tempatan kerana beliau merupakan sosok wanita yang berbudi pekerti, lemah lembut dan seorang penganut Islam yang baik. Tambahan pula, asal-usulnya yang merupakan puteri kepada Sultan di Kerajaan Johor Riau menguatkan lagi rasa hormat penduduk kerana kerajaan tersebut terkenal sebagai kerajaan yang mengembangkan agama Islam di Nusantara. Sepanjang bermastautin di Miri, Datuk Permaisuri kemala telah menyumbang kepada kemegahan Syiar Islam dengan membawa masuk para pendakwah ke bumi Miri. Berita ini kedengaran sehingga ke Kerajaan Kesultanan Brunei. Khabar Datuk Permaisuri menggembirakan suaminya di Brunei. Masih ingatkah anda kepada suami kepada Datuk Permaisuri? Suaminya yang berjaya menyelamatkan diri dan hidup di Brunei mendengar perkhabaran tersebut.
Sudah tentu, si suami sungguh gembira mendengar berita bahawa isterinya yang disangka telah lemas ditelan gelombang laut rupanya masih hidup. Si suami segera berlayar ke Miri untuk mengajak isterinya bersama kembali. Kedatangan suaminya itu disambut baik oleh Datuk Permaisuri Kemala. Walau bagaimanapun, Datuk Permaisuri ternyata masih kecewa dan terkilan dengan suaminya gara-gara peristiwa kapal karam yang lalu. Segala pujuk rayu si suami tidak dapat melembutkan hati Datuk Permaisuri untuk kembali bersamanya. Akhirnya, si suami pulang ke Brunei tanpa membawa apa-apa. Datuk Permaisuri Kemala pula terus menetap di Miri sambil meneruskan perjuangan menegakkan ajaran Islam sehingga ke akhir hayatnya. Makamnya di Miri masih dijaga dengan baik. Begitulah kisah suka duka Datuk Permaisuri yang sinonim dengan Miri. Datuk Permaisuri boleh dikatakan sebagai individu yang mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan agama Islam di Miri. Maka, tidak hairanlah sekiranya makam Datuk Permaisuri dijaga dengan baik malah diwartakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak bagi mengenang jasanya kepada bumi Miri. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the